Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan habiskan kita punya chapter 12 dan kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir dalam chapter 12 ni, iaitu the most appropriate measure of central tendencies. Okay, sebelum ni kita dah belajar lah measure of central tendencies tu apa. Measure of central tendency adalah tiga benda ni lah: mean, median dan juga mode. Sekarang kita nak pilih antara mean, median dan juga mode ni yang mana satu yang paling sesuai untuk mewakili kita punya data. Okey, contoh saya ada satu data, iaitu data dia 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, kebiasaannya bila data dia macam ni, antara mean, median dan juga mode, kita akan ambil mean untuk mewakili keseluruhan data. Sebab apa? Sebab mean tu dia akan tambahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 dan dibahagikan dengan 5. Dia ambil average, betul tak? Jadi mean ni akan menunjukkan tentang keseluruhan data. Kalau kita ambil median tak sesuai, sebab median adalah nilai yang di tengah-tengah. Dia tak menunjukkan tentang keseluruhan data. Dan mode pula pun tak menunjukkan keseluruhan data, dia hanya ambil yang frekuensi yang paling tinggi. Okey, ni kebiasaannya. Kebiasaannya kita akan menggunakan mean untuk mewakili keseluruhan data yang macam ni. Tetapi apabila ada satu nilai ekstrim di dalam data, contoh 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba kat sini datang 70. Ni adalah extreme values dalam data. Yang lain nombor kecil-kecil je, 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba ada 70. Maka dekat sini kita dah tak boleh pakai mean. Kita dah tak boleh nak pakai mean bila ada extreme value. Sebab apa? Sebab bila kita tambahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambahkan dengan 70, kita bahagikan dengan 6, nilai dia akan dapat sangat tinggi. Contoh, tekan kita dapat Okey, yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, saya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, akan dapat 15. 15 bahagi 5 dapat 3. Okey. Kalau yang ni sahaja kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dapat 15. Kemudian kita bahagikan dengan 3, kita akan dapat mean dia, kita bahagikan dengan 5, kita akan dapat mean dia adalah 5 untuk kelima-lima nombor ni. Tetapi bila ada 70 dalam data, saya tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tambahkan dengan 70, dibahagikan dengan 6, mean dia akan dapat 14.17. Okey, mean dia dah berubah. Sangat tinggi mean dia, tak mewakili langsung data-data yang dekat sini. Jadi bila ada extreme values di dalam kamu punya data, maka kita dah tak boleh pilih mean sebagai measure of central tendency. Jadi bila ada extreme value, kita kena pilih kita punya pilihan yang kedua, iaitu median. Okey, lagi sekali seulang, kebiasaannya kalau kita ada data yang biasa, yang paling sesuai untuk kita pilih adalah mean. Okey, tetapi bila ada extreme value di dalam data tersebut, automatik benda ni kita akan pilih median sebagai dia punya the most appropriate measure of central tendency. Sebab apa kita pilih median? Sebab median tidak dipengaruhi oleh extreme values, tapi mean dipengaruhi oleh extreme values. Sebab kita tambah tadi, kita bahagikan dengan 6, dah berubah pula dia punya mean. Tapi median ni, banyak data banyak mana pun, dia punya median tetap tidak akan berubah kalau kita tambah extreme values. Okey, mode pula. Bila kita nak pilih mode ni sebagai measure of central tendencies? Okey, kita hanya akan pilih mode apabila data tersebut dalam bentuk kategori. Okey, apa itu kategori? Contoh, jenis-jenis kereta. Okey, jenis-jenis kereta. Okey, contoh kereta pilihan rakyat Malaysia. Okey, pilih kat sini Proton, Honda, apa lagi Toyota, Maserati. Contoh macam ni. Ini adalah jenis kategori, ataupun color. Green, blue, black and so on. Ini pun dalam bentuk kategori. Ataupun flavor, strawberry, chocolate, apa lagi flavor yang ada, raspberry and so on. Benda-benda itu adalah kategori. Bila dalam bentuk kategori, maka kita akan pilih mode sebagai kita punya measure of central tendencies. Lagi sekali seulang, kebiasaannya data kita akan pilih mean. Mean dia punya kebiasaannya. Tetapi kita akan beralih kepada median apabila terdapat extreme values di dalam kita punya data. Mode hanya akan dipilih apabila di dalam bentuk kategori. Okey, sekarang kita tengok contoh untuk lebih memahami apa itu yang saya cakap tadi. Okey, ini adalah example 21 di dalam konteks. Kamu boleh semak example ni untuk kalau tak faham nantilah. Okey, soalan yang pertama. Determine the type of measure of central tendencies that is suitable for the situations below. Okay, soalan yang pertama, the stems and leaf plot on the right shows the weight of marbles in 10 plastic jars. Okay, ni dia bagi kita stem and leaf plot. Ni kamu dah belajar waktu kamu form 1. Macam mana cara untuk kita baca data ini? Okay, cara nak baca data ini adalah tengok ni.
Ni adalah dia punya key ataupun dia punya petunjuk. 5 palang kosong refers to 50 gram. Maksudnya kat sini 5 kosong bermaksud 50. 5 6 bermaksud 56. Jadi untuk data-data pada barisan yang pertama ni, nilai-nilai dia adalah 50, 56, 58. Okey, kita baca macam ni. 50, 56, 58. Yang bawah pula 61, 61, 64, 67. Okey, yang bawah ni 72, 76, 79. Okey, itu cara untuk membaca dia. Okey, jadi ini adalah data-data untuk 10 berat bagi 10 mabus ni apa? Guli, okey. 10 guli di dalam satu bekas kaca plastik. Dia tulis dah plastik, saya baca kaca pula. Okey, jadi data dia 50, 56, 58 lagi 61, 61, 64, 67 dan 72, 76 dan juga 79. Jadi ini adalah data-datanya. Jadi antara mode, mean dan juga median, yang mana yang paling sesuai untuk kita pilih sebagai measure of central tendencies? Yang paling sesuai macam saya cakap tadi, kita tengok kat sini, ada tak extreme values? Bila tak ada extreme values, automatic kita akan pilih mean sebagai measure of central tendencies. Okay, solution dia kita tulis macam ni, mean, because there is no extreme value in the set of data. Okay, simple saja. Sekarang kita tengok soalan yang kedua. The pictograph on the right shows the flavor of ice cream favored by kindergarten students. Okay, jadual menunjukkan flavor ice cream yang dipilih oleh kanak-kanak Herina, kanak-kanak di Tadika. Okay, jadi kat sini coklat, pandan, yam, strawberry. Yam ni apa? Yam ni keladi. Okay, jadi kat sini satu ice cream represent 5 students. Jadi satu ice cream ni mewakili 5 student. Jadi kat sini 5 ni, kat sini ada 25. Okay, benda ni tak tanya, tadi biasa saja tulis. Okay, kat sini ada 2 es krim, maksudnya ada 10. Kat sini ada 4, maksudnya ada 20. Kat sini ada 3, 3 dan 5 jadi 15. Ini adalah jumlah pelajar yang menyukai es krim tersebut. Okey, jadi bila dia bagi jadual macam ni, apa measure of central tendency yang paling sesuai untuk mewakili data tersebut? Okey, kita tengok ni adalah kategori coklat, pandan, yam, strawberry. Ini adalah kategori Okey, ini adalah kategori. Jadi yang paling sesuai adalah mode, because this is a category data and it will determine the favorite item. Bila dalam bentuk kategori macam ni, kita hanya nak tentukan yang mana yang favorite biasanya. Okay, jadi dia punya mode kat sini adalah coklat dan dia punya measure of central tendencies pun kita pilih mode juga sebab di dalam bentuk kategori. Okay, kita tengok contoh lagi. Contoh yang ketiga. Okay, the line graph on the right shows the production of palm oil in a factory for 5 months. Okay, ini adalah pengeluaran minyak sawit di dalam sebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okay, pada bulan Januari pengeluaran dia adalah 70 tan. Okay, production of 1000 tons. Okay, 70,000, bukan 70 tan je, 70,000 tan. Okay, pada bulan Februari 50,000 tan, pada bulan Mac 50,000 tan, pada bulan April 60,000 tan, pada bulan Mei 40,000 tan. Jadi dekat sini kita tengok ada tak extreme value? Okey, tak ada. Data dia semua dekat-dekat je. Beza pun sikit-sikit je. Jadi bila tak ada extreme value, automatic kita pilih mean. Mean because there is no extreme value in the set of data. Okey, bila dia minta explanation dalam soalan, biasanya dia tanya what is the appropriate measure of central tendencies, kamu kena tulis mean dan give explanation. Kenapa kamu pilih mean tersebut? Okey, jadi kat sini apabila kamu pilih mean, automatic jawapan dia kenapa pilih mean? Because there is no extreme value. Okey. Jadi contoh lagi, kita tengok table 4 pula. The table below shows the number of hours spent browsing the internet by Form 2 Melo students. Okay, jadi kat sini ini adalah jumlah jam yang telah di-spend oleh pelajar-pelajar tingkatan 2 Melo, pelajar tingkatan 2 Melo. Okay, yang guna sejam internet ada 2 orang, yang guna 2 jam ada 5 orang, 3 jam ada 5 orang dan seterusnya. Okey, jadi kat sini kita tengok ada tak extreme data. Jadi kat sini 2, 5, 5, 7, 6, 4, 3. Okey, nak tengok extreme data kita tengok dekat dia punya frekuensi, bukan dekat dia punya data. Okey, kita tengok dekat dia punya frekuensi. Okey, tengok frekuensi di sini 2, 5, 5, 7, 6, 4, 3. Tak ada extreme values. Okey, kalau extreme value maksudnya contoh dekat sini 50 orang. Itu extreme value. Dia tinggi berbanding orang lain. Okey, kita nak tengok extreme value ni, tolong tengok dekat dia punya frekuensi. Jadi bila tak ada extreme value macam biasa, kita pilih mean because there is no extreme value in the set of data. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okay, the dot plot
on the right shows the time taken in hours when 10 drivers made a trip from Ipoh to Melaka by car. Okay, jadi jadual plot ni, dot plot ni dia menunjukkan data tentang 10 orang driver yang memandu daripada Ipoh ke Melaka dengan menaiki kereta. Okay, kat sini ada, lajunya. Ipoh ke Melaka 2 jam. Okay, ni ada seorang orang gila, dia bawa 2 jam daripada Ipoh ke Melaka. 3 jam tak ada, 4 jam tak ada, 5 jam tak ada. Okey, yang bawa 6 jam daripada Ipoh ke Melaka ada seorang, yang bawa selama 7 jam daripada Ipoh ke Melaka ada 2 orang, yang bawa 8 jam selama daripada Ipoh ke Melaka ada 4 orang, dan yang bawa selama 9 jam daripada Ipoh ke Melaka ada 2 orang. Jadi dekat sini ada satu extreme values kat sini. Seorang orang gila kat sini, macam mana dia bawa kereta saya pun tak tahu, daripada Ipoh ke Melaka dia bawa 2 jam. Bila ada extreme values, automatik kita akan pilih median. Okay, why median? Because there is an extreme values in the set of data. Bila ada extreme values, automatic kita pilih median, tak tengok dah yang mean tu. Okay, bila kamu tengok set data, kamu dalam kepala set mean dulu. Kalau ada extreme value, tukar kepada median. Itu saja. Okay, tetapi kalau kamu tengok soalan macam soalan nombor 6 ni, kamu tengok ni. Ni dalam bentuk kategori. Durian, duku, banana, rambutan dan sebagainya. Okay, ni kategori confirm mode. Okay, jadi kita baca soalan. The pie chart on the right shows the favorite fruits of the students of Form 2 Gemilang. Tadi Form 2 Melun, 2 Gemilang pula. Okay. Jadi kita pilih mode sebagai dia punya measure of central tendencies because this is a category data and it will determine the favorite item. Biasanya category data ni kita nak tentukan yang paling kita suka, yang paling ramai orang suka. Okay, favorite data biasanya. Jadi kita pilih mode sebagai dia punya measure of central tendencies. Okay, contoh yang terakhir, contoh 7. The bar chart on the right shows time taken in hours for some students to do revision in a day. Okay, jadi kat sini kita tengok, ni adalah jumlah jam yang dipilih oleh beberapa orang student ni. Some student, okay, tak cakap berapa ramai. Jadi kita nak tengok kat sini ada extreme value tak? Okay, yang study selama sejam ada 3 orang. Saya tulislah nilai kat sini. 3. Yang study selama 2 jam ada 5 orang. Yang study selama 3 jam ada 14 orang. Yang study selama 4 jam ada 4 orang. Yang study selama 5 jam ada 2 orang. Okay, jadi kat sini kita tengok, ingatlah kita ada 3 pilihan, iaitu mode, mean dan juga median sebagai pilihan untuk measure of central tendency. Yang mana yang paling sesuai? Okay, kat sini bukan kategori data. So mode kita buang. Okay, antara mean dan juga median. Kita tengok ada tak extreme value. Okay, yang ni data dia 3, yang data dia 5, ni data dia 4, ni data dia 2. Yang ni pula data dia 14. Jadi ini adalah extreme value. Ini dikira sebagai extreme value. Ingat lagi sekali saya cakap, extreme value dikira sebagai dekat dia punya frekuensi. Bila frekuensi dia tinggi berbanding yang lain-lain, maka dia adalah extreme value. Jadi kita pilih median sebagai dia punya measure of central tendencies because there is an extreme value in the set of data. Okey, harapnya boleh fahamlah tentang pemilihan measure of central tendencies ni untuk mewakili kita punya data. Okay, kamu boleh rujuk kamu punya buku surat 262 dan juga 263 untuk lebih memahami example 21 ni lah. Okay, sekarang kita nak tengok, kita nak pergi kepada cara untuk kira tentang soalan measure of central tendencies ini. Okey, kita tengok example 26. Encik Johan, who is a teacher, form 3 basketball 3 teams. Okay, Encik Johan adalah seorang cikgu, dia membuat 3 kumpulan bola keranjang. The table shows the total number of goals scored by the teams in 5 competitions. Okay, jadual ni menunjukkan jadual pula skor yang telah didapati oleh ketiga-tiga kumpulan tersebut di dalam 5 pertandingan. Okay, ini adalah pertandingan pertama, ini adalah pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat dan juga pertandingan yang kelima. Jadi dia ada 3 tim, iaitu tim Kijang, tim Harimau, tim Seladang. Okey, soalan dia. A. You want to join one of these teams. Kamu nak join salah satu daripada tim-tim tersebut. Nak join Kijang, Harimau ataupun Seladang. Okey. 1. Given the mean, which team will you join? Justify your answer by showing the workings. Okey, kalau kita berdasarkan mean, okay, berdasarkan mean antara Kijang, Harimau dan juga Seladang, yang mana yang kita nak join? Okay, jadi itulah soalan dia. Jadi kalau kita nak join berdasarkan mean, maka kita kena kira mean lah. Okay, kita kirakan mean satu persatu untuk tim Kijang dulu. Okay, tim Kijang. Macam mana nak dapatkan mean? Okay, kita dapatkan mean. Ingat sebelum ni saya ajar nak dapatkan mean tentang dalam jadual. Mana dah jadual? Okay, nak dapatkan mean dalam jadual. Ambil 1 / 2, 2 / 6, 3 / 11, tambahkan dengan 4 / 7, 5 / 9. Betul tak? Okey, yang ni jangan pakai kat sini ya.
Jangan pakai untuk soalan ni. Sebab apa? Sebab data yang dalam soalan yang saya tunjukkan ini adalah data tak terkumpul. Maksudnya data untuk tim Kijang ni hanyalah 65, 95, 32, 96 dan juga 88. Jangan pergi ambil 1/5, 2/9, 32, 4/96, 5/88. Okey, itu salah. Jangan darabkan sebab inilah data dia. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni hanya menunjukkan perlawanan yang mana satu. Itu saja. Data dia hanyalah yang ini saja. Jadi cara untuk dapatkan min ini adalah dengan cara kamu buat waktu kamu sekolah rendah dulu, kamu dah belajar dapatkan min, kamu tambahkan semua dan kamu bahagikan dia. Jadi nak dapatkan min untuk tim Kijang, tambahkan 65, tambah 95, tambahkan dengan 32, tambahkan dengan 96, tambahkan dengan 88, dibahagikan dengan, okey, data dia ada banyak mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jadi kita bahagikan dengan 5. Okey, kira. Ambil kalkulator. 65 tambah 95 tambah 32 tambah 96 tambah 88. Allah, sekejap. Salah tekan. 5 tambah 95 tambah 32 tambah 96 tambah 88. Dapat 376. Kita bahagikan dengan 5, maka kita dapat jawapan dia adalah 75.2. Ini adalah min untuk tim Kijang. Okey, dia suruh kira untuk semua. Kira lah untuk semua. Okey, show the working. Dia suruh, dia dah siap cakap kat sini. Justify your answer by showing the workings. Wajib tunjuk jalan kerja. Jadi untuk tim Harimau pula kita tambahkan 50 tambah 90 tambah 65 tambah 87 tambah 87 dibahagikan dengan ada 5 data kat sini. 1 2 3 4 5 ada 5 data, so kita bahagikan dengan 5. Okey, so 50 tambah 90 tambah 65 tambah 87 tambah 87 bahagikan dengan 5. Terus dapat 75.8. Okey, ini adalah jalan kerja yang paling minimum kamu guna tunjuk. Paling minimum. Kamu tunjuk macam ni, terus jawapan. Okey, tak ada masalah. Ini yang paling minimum ya. Jangan tulis Harimau, min dia 75.5. 75.8. Tak boleh. Kena tunjuk benda ni dulu. Okey, so dah dapat dah. Tim Kijang 75.2, Harimau 75.8 dan yang terakhir adalah tim Seladang. Okey, tim Seladang. Berapa ni tim Seladang? Tambahkan 90, tambah 85, tambah 46, tambah 44, tambahkan dengan 80. Sama juga kita bahagikan dengan 5 sebab ada 5 data. So, tekan kalkulator 90, tambah 85, tambah 46, tambah 44, tambah 80. Dibahagikan dengan 5, maka kita dapat 69. So, lengkap dah. Ketiga-tiga tim kita dah dapat min. So yang mana tim yang kamu nak join? Tim yang kamu nak join mestilah tim yang punya min yang paling tinggi, iaitu tim Harimau. Okey, so tulislah tim Harimau. Sebab apa? Bagi the result. Justify your answer. Bila dia cakap justify your answer, so you must give your result. Harimau, why? Because the min is the highest. Is the highest compared to the other two teams. Saya J pun dah salah dah. Hi G ni G. Macam mana jadi S? Highest. Okey, buatlah ayat apa-apa. Because the min is the highest compared to the other two teams. Buatlah apa-apa ayat yang menunjukkan min bagi Harimau tu adalah yang paling tinggi. Tunjukkan ayat yang penuh. Okey. Asalkan cikgu yang menanda tu faham. Okey, selesai dah untuk soalan yang pertama. Kita dah dapatkan min dia. Soalan yang kedua. If you consider the median in making a decision, which group would you choose? Explain by showing your workings. Okey, tadi dia nak berdasarkan min. Sekarang dia nak pula berdasarkan median. Okey, jadi kat sini ada 3 tim, iaitu saya tulis dulu kat sini data-data dia. Kijang. Apa saja ni? Kijang, data dia adalah 65, 95, 32, 96, 88. Okey, kemudian Harimau. Data dia adalah 50, 90, 65, 87, 87. Okey, kemudian Seladang. Okey, Seladang 90, 85, 46, 44, 80. Okey, ingat kita nak dapatkan median, ini adalah data ungrouped data ataupun data tak terkumpul. Jadi kita buat data, kita dapatkan median dengan cara kita buat median untuk data tak terkumpul lah. Okay, kita buat untuk Kijang dulu. Jadi macam mana kita nak dapatkan median bagi data tak terkumpul ni? Kita kena susun dia punya data tersebut, data ini di dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Tak kisah tertib apa, yang penting dia bertertib menaik ataupun menurun. Okey, jadi kat sini saya suka tertib menaik.
Jadi saya start dengan yang paling kecil 32, kemudian yang paling kecil adalah 65, kemudian 88, kemudian 95 dan yang terbesar adalah 96. Okey, dah dapat dah. Kita dah susun dah. Kemudian kita potong dia. Satu depan, satu belakang. Satu depan, satu belakang. Maka dia punya median adalah 88. Ini adalah untuk kijang. Okey, kita buat untuk harimau. Okay, harimau kita susun dulu data dia 50, 65, 87, 87, 90. Okey, sama juga cara dia. Potong satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang dan bulatkan yang tengah-tengah. Okey, yang ni kamu kena tunjuk ya sebab ini dikira sebagai workings. Nampak ni workings. Dia nak workings. Dengan tiba kamu tulis kijang 88, harimau 87. Okey, tak boleh macam tu. Itu bukan kira working. Ini adalah workings. Mesti ditunjukkan. Okey, dan yang terakhir adalah untuk seladang. Okey, seladang. Okey, jadi kita susun yang paling kecil 44, 46, lagi 80, 85 dan yang terbesar adalah 90. Potong satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang. Yang di tengah-tengah adalah dia punya median. Jadi selesai dah. Jadi kita dapat kijang median dia adalah 88, harimau median dia adalah 87 dan seladang median dia adalah 80. Jadi kalau berdasarkan median yang tim mana kamu nak pilih? Jadi tim yang kamu nak pilih mestilah tim yang punya median yang paling tinggi iaitu tim kijang. Why? Give the reason. Because the median of the kijang is the highest. Okay, median of tim kijang is the highest compared to the other two teams. Buatlah ayat apa-apa ayat menunjukkan kijang punya median tu adalah yang paling tinggi berbanding harimau dan juga seladang. Okay, selesai untuk soalan A1 dan juga soalan 2. Okay, sekarang tengok soalan B. If Encik Johan was asked to submit a report of the achievements by Team Harimau to the school principal, which measures of central tendencies should Encik Johan choose? Explain. Okey, jadi kat sini Encik Johan ni nak hantar report tentang kijang, harimau dan juga seladang kepada penutur sekolah lah. Jadi yang mana measure of central tendencies yang paling sesuai untuk dia bentangkan pada penutur dia untuk pilih tim yang mana yang terbaik. Okey, jadi kat sini kita nak pilih lah antara mean, median dan juga mode untuk mewakili data kita. Yang mana yang paling sesuai antara mean, mode dan juga median. Okey, ini bukan kategori data. Jadi mode dah tak boleh pakai. Jadi sama ada mean ataupun median sahaja. Disebabkan dalam kita punya data ni tak ada langsung extreme values. Dia punya data semua range yang lebih kurang lah. Range yang dekat-dekat. Extreme values tu maksudnya satu nilai yang paling tinggi ataupun sangat tinggi ataupun sangat rendah. Jadi kat sini tak ada pun nilai yang sangat tinggi ataupun sangat rendah. Kalau nak kata 32 tak rendah sangat sebab ada yang dekat-dekat dengan dia iaitu 44. Okey, jadi 32 bukan extreme values. Maka yang paling sesuai untuk mewakili data kat sini adalah mean because there is no extreme values in the set of data. Okey, jadi tulislah ayat untuk yang B ni. Saya malas nak tulis. Okey, jadi kita tengok contoh yang seterusnya, example 27. Okay, the bar chart above shows food selection at school canteens in January and February from a study conducted on 400 students. Okay, which measures of central tendencies is appropriate for the above situation? Explain. Okay, jadi kat sini dia bagi dua data, Januari dan Februari, jumlah jualan dalam kantin. Okay, kantin pada bulan Januari dan juga bulan Februari yang telah dilakukan pada 400 orang murid. Okay, jadi pada bulan Januari ni adalah jualan bihun goreng, mi goreng, nasi goreng, nasi lemak, laksa. Mi goreng, nasi lemak, laksa. Tengoklah kat situ. Okay, jadi soalan A, which measures of central tendencies is appropriate for the above situation? Kita tengok sini. Jenis makanan. Okay, ni jenis makanan. Maka ini adalah jenis kategori. Okay, kategori. Jadi bila dia adalah jenis kategori, automatik jawapan dia kat sini, measure of central tendency yang paling sesuai adalah mode. Bagi reason dia. Sebab apa? Sebab this is a categorical data. Okay, ini adalah data dalam jenis kategori. So, kita gunakan mode sebagai measure of central tendency sebab kita nak dapatkan the most favorite item. Okay, jadi kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B dia bagi kat kita ayat. Nasi lemak is the most favorite. Nasi lemak is the most favorite dish of the students. Nasi lemak adalah pilihan yang favorite lah untuk pelajar-pelajar. Betul ke? Do you agree with the above statement? Explain reason. Okay, adakah anda setuju dengan statement yang ini? Bagi jawapan anda. Okay, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia kat sini adalah yes. Kita tengok kat sini. Nasi lemak
jualan dia adalah 140 untuk bulan Januari, dan pada bulan Februari jualan dia adalah 130, dan dia adalah yang paling tinggi dalam kedua-dua bulan. Jadi jawapan dia adalah yes. Okay, yes, nasi lemak is the most favorite dish of the students because it has the highest frequency for the 2 months. Okay, nasi lemak mempunyai frekuensi yang paling tinggi pada bulan Januari dan juga bulan Februari compared to the other food. Okay, jadi kita tunjuk cakap yes dan bagi reason dia kenapa. Reason dia adalah nasi lemak mempunyai frekuensi yang paling tinggi pada bulan Januari dan juga bulan Februari. Buatlah apa-apa ayat yang menunjukkan apa yang saya cakap tu. Okay, boleh? Jadi ayat dia bukan rigid ya. Ayat dia bukan ada satu je ayat. Ada macam-macam jenis ayat yang kamu boleh buat asalkan yang dia menunjukkan nasi lemak paling banyak. Okay, dan dia punya frekuensi itu adalah yang tertinggi antara Januari dan juga Februari. Buatlah beberapa ayat. Okay, jadi kita tengok soalan C. You are a canteen committee member of the Consumer Association. Kamu adalah ahli lah dalam Consumer Association, pengguna, kelab pengguna, lebih kurang macam itulah. You are asked to suggest a type of food that needs to be reduced. Kamu perlu cadangkan makanan yang perlu dikurangkan. Give your reason. Jadi kalau kita adalah committee member untuk Consumer Association, kita tengok yang mana satu yang tak laku sangat. Okay, sebab kita nak kurangkan ni. Menu ni kita nak kurangkan sebab tak laku sangat. Jadi menu yang perlu kita kurangkan adalah bihun goreng. Kita tengok sini. Bihun goreng yang dia punya jualan adalah yang paling rendah pada bulan Januari. Pada bulan Februari pun lagi rendah. Jadi kita kena reducekan bihun goreng supaya kita tak mengalami kerugian. So tulislah kat sini. Type food which needs to be reduced, bihun goreng. Why? Because it has the lowest frequency in January and February. Sebab bihun goreng ni mempunyai frekuensi yang paling rendah pada bulan Januari dan juga Februari. Okey, mudah je soalan ni, tak perlu nak kira-kira pun, tengok je data dan kamu tuliskan dia punya konklusi dia dekat soalan kat bawah. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir dalam bab measures of central tendencies ini dan kemudian kita dah habis bab. Okey, soalan yang terakhir. Encik Rahman would like to choose a school representative for the game of bowling at the zone level. Okay, Encik Rahman nak pilih wakil sekolah untuk pertandingan tampin bowling dekat peringkat zone. Okay, Ramesh and Khairil are among those who have been shortlisted in this selection. Okay, jadi Ramesh and Khairil telah di shortlist. Shortlist ni maksudnya Encik Rahman ni dah tengok dua orang ni. Okay, tengok dua orang ni, Ramesh dan Khairil ni. Okay, in the last 5 exercises prior to selection, Ramesh's score was 116, 118, 200, 207, and 209. Khairil's score was 240, 240, 75, 220, and 75. Which player will be selected as the school representative? Okay, jadi kita tengok sini. Ada dua orang, itu Ramesh, Khairil. Okay, kita tulis dulu markah dia. Ramesh ni markah dia adalah 116, 118, 200, 207, 209. Khairil pula 240, 240, 75, 220, 75. Okey, kalau berdasarkan data ni, markah yang paling tinggi ada dekat Khairil 240. Ramesh pula markah yang paling tinggi dia dapat pun 209. Jadi yang mana satu yang kita nak pilih sebagai wakil sekolah ni? Okey, kita tak boleh main pilih sebarangan je, kita kena buat calculation. Jadi dekat sini calculation yang paling susah untuk kita buat untuk kita pilih data ni adalah min, betul tak? Jadi kita kira min dua-dua ni berapa. Ramesh berapa dia punya min, Khairil pun berapa dia punya min. Okey, kat sini kita kira min dulu. Ramesh, min dia kita ambil 116 tambah 118, tambahkan dengan 200, tambahkan dengan 207, tambahkan dengan 209. Okey, bahagikan dengan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. So, bahagikan dengan 5. So, dapatkan min dia 116, tambah 118, tambah 200, tambah 207, tambah 209. Okey, bahagikan dengan 5, kita dapat 170. Ini adalah min bagi Ramesh, min bagi Khairil pula. Khairil 240 tambahkan 240 tambah 75 tambah 220 tambahkan dengan 75 bahagikan dengan 5. Okey, jadi berapa min ni? 240 tambah 240 tambah 75 tambah 220 tambah 75. Jadi kita dapat 850 bahagikan dengan 5. Okey, so dapat sama juga 170. Okey, jadi situasi ni macam mana kita nak buat? Okey, kita guna min. Kita dapat Ramesh dengan Khairil ni, kedua-dua min dia adalah sama.
Ramesh dapat 170, Khairil pun dapat 170 juga. Dan kita tak boleh pilih median sebagai kita punya measure of central tendencies sebab dalam ni tak ada extreme data. Okey, 75 dengan 220 ni tak jauh mana sebab 75 dengan 116 ni tak jauh sangat beza. Satu, so 75 ni still in the range. Okey, dalam julat juga bukan extreme value. Contoh extreme value adalah daripada 240 ni extreme value dia mungkin 1000. Ataupun yang paling kecil mungkin 10. Ini adalah extreme value. 75 bukan extreme value lagi sebab masih ada yang dekat dengan dia, 116 dan juga 118. Jadi kat sini tak ada extreme values, median tak boleh pakai dan mean dia pula adalah sama iaitu 170, 170. Jadi Cikgu Rahman pun pening kepala, macam mana kita nak pilih ni? So yang mana yang paling sesuai kamu agak-agak? Okay, yang paling sesuai, kalau mean dia sama, kita tengok dia punya range pula. Range. Okay, macam mana nak dapatkan range ni? Range ni apa? Range ni adalah julat. Julat ni macam mana nak dapat? Kita ambil markah dia yang paling tinggi ditolakkan dengan markah dia yang paling rendah. Kita tengok berapa range dia. Lagi kecil range tu, lagi bagus sebab dia menunjukkan pelajar itu adalah seorang yang konsisten. Okey. Jadi kita tengok range untuk Ramesh. Markah paling tinggi dia adalah 209 ditolakkan dengan markah dia yang paling rendah iaitu 116. Okay, kita tolakkan 209, tolakkan dengan 116, dapat 93. Ini adalah range untuk Ramesh ataupun julat dia. Okay, range untuk Khairil pula. Markah dia yang paling tinggi adalah 240, ditolakkan dengan markah dia paling rendah adalah 75. Jadi range dia 240 tolakkan dengan 75 dapat 165. Jadi range siapa yang paling rendah? Range yang lebih rendah adalah Ramesh. Jadi Cikgu Rahman perlu pilih Ramesh. Okay, as the school representative. Okay, tulis Ramesh as the school representative dan bagi reason dia why. Reason dia adalah sebab range Ramesh adalah lebih rendah dan menunjukkan Ramesh ni adalah seorang player yang lebih konsisten berbanding Khairil sebab dia punya markah lebih kurang je, tak lari jauh. Contoh, kalau kita pilih Khairil ni sebagai kita punya wakil sekolah, mungkin ada 5 game, 1 game je dia perform, lagi 4 game tak perform. Contohnya macam itulah sebab dia punya markah tak konsisten. Markah dia kalau tinggi, tinggi sangat, kalau rendah, rendah sangat. Jadi yang lebih sesuai adalah Ramesh sebab markah dia adalah konsisten. Biarlah tak tinggi sangat markah dia berbanding Khairil, tapi konsisten. Itu adalah lebih baik untuk kita punya wakil sekolah. Jadi tulislah je punya reason, tulislah kamu punya ayat, mesti tulis Ramesh, mesti tulis dia punya reason. Tak tulis reason, kamu punya markah akan ditolak 1. Okey. Jadi itu sahaja kita punya soalan tentang measure of central tendencies. Maka kita dah tamat kita punya chapter 12 measures of central tendencies. Maka kamu boleh mula buat soalan yang ada di sini. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.